A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Nah, tak dengar suara? Co-host. Oh, okey. Silap lupa. Di sini saya jelas. Jelas Okey. Alhamdulillah. Baik, saya terus pergi kepada muka surat 9. 9 kita share. Ya. Kita buat semakan terjemahan. Setakat ni rasa boleh ikuti tak? Semakan ni. Rasa boleh? Boleh? Macam ada tak? Cuba-cuba sendiri ke muka surat lain ni? Ataupun tengok je ni. Boleh kan? Wan Azlina memang baru tu. Boleh jugalah. Boleh follow tak? Boleh. InsyaAllah. Hello. Saya hari pertama. Kak Lah ada tetamu? Hari pertama. Oh, kali pertama. Okey, Liana kali pertama Baik, jom kita mulakan. Siapa nak buat ayat muka surat 9, betul kan? Muka surat 9 ya. Semalam kita dah buat muka surat 8, hari muka surat 9. Siapa nak mulakan ayat 62 ni? Kita baca dan kemudian kita terjemahkan. Jadi kalau ada muskil tentang nahu dia ke apa, insya-Allah Kak saya bantulah. Kalau tak ingat vocab pun tak apa. Ya, Teacher ni muka surat 10 tau. ya ke? Allahuakbar. Ayat 58, teacher. 58. Muka surat 9. Kenapa Ayat kita dah 58. tanda? Ni maknanya yang lain lah ni, kelas lain. Astaghfirullahaladzim. Okey. Tengok tu. Saya terlupa. Okey, ni muka surat. Betul lah, 58. Astagfirullah. Ayat 58. Okey, siapa nak mulakan ayat 58? Kak Lah guna Okey. guri dulu. Boleh, Tekan boleh. kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم wasanazidul muhsinin. Ya. Jadi terjemahkan. Dan ingatlah ketika Betul. telah berkata oleh kami, Ya. masuklah oleh kamu Betul. akan ini. Akan ini. Al-Qaryata. Iaitu negeri ini. Iaitu, ya. Tambah iaitu. Iaitu negeri itu. Negeri ini boleh, negeri itu pun tak apa. Okey. Lalu ke maka makanlah oleh kamu daripadanya. Ya. Di mana sahaja. Ya. Telah menghendaki oleh kamu. Ya. Telah menghendaki oleh kamu. Ramadan. Sepuas-puasnya. Ya, sepuas-puasnya. Dan masuklah oleh kamu. Masuklah oleh kamu. Akan pintu itu. Akan pintu itu, betul. Dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, okey, sebab hal, betul. Dan katakanlah oleh kamu. Ya. Keampunan. Keampunan. Kami mengampunkan bagi kamu. Slow tu sebab nak teacher tulis dulu. Tak apa. Okey. Bagi kamu. Lagi teacher tak nampaklah. Akan kesalahan-kesalahan bagi kamu.
Ya, akan kesalahan-kesalahan bagi kamu. Wow dan kelak kami menambah akan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, betul. Kelak kami menambah akan orang-orang yang membuat kebaikan. Boleh Okey, maksud dia apa? Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami. Berfirman pun boleh ni. Masuklah oleh kamu akan ini, iaitu negeri itu atau negeri ini. Maka, makanlah oleh kamu daripadanya. Okey, kenapa nya ni? Nya ni merujuk kepada dia dia bukan hu tapi minha. Bahasa kita nya je semua. Dia merujuk pada qaryah. Pintu. Negeri. Pintu. Merujuk kepada hazihi ataupun qaryah. Ni kan perempuan kan? Daripada Okey. itu. Dia tu. Dari segi terjemahan kita kata nya, memang nya. Tapi nya dalam bahasa Arab ni jadi Jadi dia merujuk kembali kepada negeri. Tak. Di mana sahaja zaraf makan. Kalau nampak ZMKN tu maknanya zaraf makan. Zaraf ni isim yang menerangkan tempat. Kalau zaraf makan tempat. Di mana sahaja. Jadi terjemahan dia ialah di mana sahaja. Zaraf. Syi'tum telah menghendaki oleh kamu. Dalam keadaan ataupun secara sepuas-puasnya. Maknanya maf'ul ni kita dah jumpa sebelum ni kan, raghadan, sepuas-puasnya. Dan wadkhulu, dan masuklah oleh kamu. Mana dapat kamu? Wow ni. Dan masuklah oleh kamu akan pintu itu dalam keadaan sujud. Masuk dalam keadaan hormat ni. Dan katakanlah oleh kamu keampunan. Dia bererti dia macam ni. Dia macam ada, dia kata khabar kan. Kalau kita kata adalah keampunan pun betul. Adalah keampunan. Kami mengampunkan bagi kamu akan kesalahan-kesalahan bagi kamu. Dan kelak, kelak tu tang mana ni? Sa. Huruf apa? Huruf? Huruf apa tu Cik Kap Nama dia. Istiqbal. Lupa pula saya. Huruf ni kalau ada huruf sa macam ni memang kita confirm. Lepas dia tu mesti fi'il. Kalau kita tak nampak dalam, kalau tanpa warna ni kan. Ada huruf sa. Maksudnya lepas tu mesti fi'il. Sa, saufa. Tu menunjukkan maksud dia ialah kelak. Ataupun boleh tak cakap akan. Boleh juga. Ni akan yang masa. Bahasa kita. Setakat ni akan kita tunjukkan untuk maf'ulun bih kan. Tapi akan ni menunjuk ke masa. Kelak. Saufa sama. Dan kelak kami menambah akan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ataupun dan akan kami tambah. Macam tu. Akan kami tambah. Akan orang-orang yang membuat kebaikan. Okey. Kalau kita macam kita lost juga apa benda maksud dia. Bolehlah kita tengok kat sini terjemahan tepi ni Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini. Negeri itu apa? Baitul Maqdis. Itu Al-Qaryata, Baitul Maqdis. Dan makanlah daripada hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah. Sambil bersujud ni, kita tak perlu macam mana kan? Dan katakanlah. Ikutkan tafsir dia kata dalam keadaan menghormatilah, penuh hormat. Bebaskanlah kami daripada dosa. Itu yang maksud hittatun, keampunan. Nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu dan kelak kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Pemberian kami maksud itu. Tapi sebelum sampai situ, kalau kita dah boleh terjemah, pun dah dapat maksud dia. Baik, ayat 59, ada siapa nak cuba? Kak Sah cuba. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Okey. Maka Lalu.
lalu. Mm-mm. Badala. Telah menukar-nukar oleh ia. Ya. Telah menukar-nukar oleh ia. Allazina akan orang Dia yang kat sini fa'il. Jadi kat sini kita tambah oleh juga. oleh. Maknanya siapa yang menukar? Oh, Oleh. Kita oleh tambah oleh. orang-orang yang Oleh orang-orang yang zalamu. telah menzalimi oleh mereka Betul. qaulan akan perkataan Ya, akan perkataan ataupun ucapan. ghaira bukan Bukan. allazi yang Bukan yang. Ada tambah apa kat sini? bukan apa daripada Daripada yang. bukan daripada yang Yang, okey. Qila. telah berkata telah dikatakan ia Ya. Telah dikatakan ia. Kalau tengok majhul. kat bawah ni, fi'il madi majhul. Yes. Fi'il madi majhul. Jadi, tak ada oleh. Tapi ada di, tukar. Kalau qala telah berkata ia. Telah berkata oleh ia. Tapi sekarang qila. Telah dikatakan ia. Ada beza bagi sikit lah. mereka Lahum, bagi mereka ya. maka Lalu. Bila nak guna lalu, lalu ni biasanya kalau kita nampak bawah tu fi'il madi. Fa kita terjemah sebagai lalu. Lalu lalu anzalna, telah menurunkan oleh kami betul, telah menurunkan oleh kami atas ala atas atas allazina orang-orang yang orang-orang yang zalamu, telah menzalimi oleh mereka. telah menzalimi oleh mereka. Ya. Rijzan Rijzan akan siksaan akan siksaan min min daripada dari asma langit langit. As-sama dan langit. Bi dengan apa yang dengan ma apa yang kanu adalah mereka adalah mereka yafsukuna. menderhaka. Mereka menderhaka boleh, mereka derhakakan boleh, mereka derhaka pun okey juga. Itulah maksud dia. Hai, kita ulang sikit. Lalu telah menukar-nukar oleh orang-orang yang telah zalim oleh mereka akan ucapan ataupun akan perkataan bukan daripada yang telah dikatakan ia bagi mereka. Lalu telah menurunkan oleh kami atas orang-orang yang telah zalim oleh mereka akan suatu siksaan dari langit dengan apa yang adalah mereka menderhakakan. Mereka menderhaka. Maksud dia apa? Lalu selepas daripada tu, sebab mereka ni diperintahkan buat macam tu, ada sebahagian daripada mereka, maknanya lalu orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah zalim telah menukar-nukarkan suatu ucapan daripada bukan yang telah dikatakan bagi mereka. Maknanya mereka tukar perintah tu tadi, mereka tukar. Bukan tak seperti yang atas ni, yang dikatakan pada mereka tu apa? Waqulu tu. Cakap macam tu. Jadi orang yang zalim tu menukarkan ucapan tu. Lalu disebabkan perbuatan mereka tu, kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit. Ni B ni, bila dia jadi macam tu, B ni ada maksud dia bili sababiah ataupun sebab. Boleh tak diterjemah disebabkan? Boleh juga. Tapi dengan sebab ataupun disebabkan apa yang adalah mereka menderhaka. Disebabkan mereka menderhaka. Ni kanu ni madi Nanti kita belajar lagi yang lebih lanjut. Tapi buat masa Apa? ni kita terjemah je lah. Kalau kanu kita terjemah macam mana? Adalah mereka. Disebabkan apa yang adalah mereka menderhaka. Ni perbuatan derhaka ni. Tukar perintah Allah. Tukar ketetapan.
Ha? Haitatun, keampunan. Dia tukar yang tu lah. Dia tukar perkataan tu. Dan bukan tu saja, nanti tengok ayat yang lain pun dia tukar lagi. Maknanya tukar kitab. Isi kitab tu, perintah Allah tu tukar. Dia tukar. Okey, seterusnya. Buat tukar-tukar perkataan Allah tu derhaka sebenarnya. Macam mana kita tukar? Kalau kita sengaja, macam itulah. Jadi orang tu zalim, dia menzalimi diri mereka dan juga menyesatkan orang lain. Bahaya, kena Cik Kap cakap dia macam orang yang kata zikir Allah tu. Allah kata nama-nama dia yang baik semua kan. Tapi ada pula yang dah mewartakan. Zikir tu bercakap hu pun zikir nama Allah. Tahu kan? Pernah dengar? Tak. Dia daripada Allah. Kata kalimah Allah, 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 Allah. Macam tu. Dia tinggal jadi Allahu, lahu, hu. Tapi benda tu dah dikira dekat sebuah negeri kat Malaysia ni, dia masuk buku benda tu maksudnya dia kata boleh. Tak boleh sungguh. Ni jadinya macam mana boleh jadi macam tu? Lepas tu zikir pun boleh tak zikir Allah, Allah, Allah je? Tak boleh tau. Dia nama Allah tu sebut tu dengan cara Nabi ajar. Ada tak Nabi ajar zikir tu Allahu, Allahu, Allahu? Tak ada. Dia banyak Subhanallah, Alhamdulillah tu zikirnya yang Nabi ajar. Tapi dia tak mau ambil yang Nabi ajar. Macam tu satu contoh menukarkan. Kalau buat macam tu keampunan. Macam Nabi Adam pun kita baca sebelum ni, Nabi Adam kan menerima fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maknanya beberapa kalimat, ucapan, cara-cara nak bertaubat pun kena ikut apa yang Allah ajarkan, tunjukkan. Bukan suka-suka. Saya dah bertaubat. Dia macam itulah. Tapi Bani Israel ni tak nak masuk satu. Lepas tu tukarkan. Ketetapan yang Allah dah bagi ditukar. Zalim lah. Jadi disebabkan tu Allah turunkan ke atas mereka siksaan dari langit. Sebab apa? Sebab mereka melakukan kefasikan. Fasik. Besar dosanya. Okey, seterusnya. Ni dah cerita baru. Robok dia pun dah berubah. Bukan cerita baru. Maknanya lagi kisah tentang Bani Israel ni. Kisah ni dah kena siksaan. Ni dah lain pula. Dia jadi cerita tu banyak. Nanti dalam surah-surah lain panjang cerita. Kisah Bani Israel ni. Antara yang terbanyak dalam Quran. Baik. Seterusnya siapa nak cuba ayat 60. Ayat ni panjang sikit. Tapi kalau rasa nak buat separuh je pun tak apa. Kita buat sama-sama. Saya cuba, Syida. Okey, Syida. Baca dulu. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Baik. Sampai mana agaknya Syida boleh? Wa Apa yang ada soalan dia itulah saya buat kod orang lain nak buat pula. baca je. Tak, saya buat sampai Apa yang buat ada je, buat je. ya. Ya. Okay. Wa Dan it ingatlah ketika istasqa. telah memberi minum oleh Lah ia, hendak memberi minum oleh ia, Okay. oleh Musa Oleh Musa. bagi kaum baginya, Ya. Fa. telah berkata Lalu. lalu telah berkata oleh kami, Baik. pukullah oleh ia Pukullah oleh kamu.
kamu. Kalau Lah, fi'il amar ni, bolehlah oleh engkau. Kalau fi'il amar ni dia tak boleh selain daripada engkau berdua, kamu, tentu dia mesti yang orang yang kita lawan cakap je. Dipanggil sebagai mukhatab. Kalau ingat lagi lah, no, Azlina kalau ingat lagi. Mukhatab. Lalu telah berkata oleh kami, pukullah oleh engkau. Terus? Pukullah oleh engkau dengan tongkat Asaka. Ya, tongkat So, bagi engkau bagi engkau al-hajar dan akan akan batu itu. Ya, akan batu itu. Okey, Syida buat sampai situ Baik, Ya. saya berhenti situ dulu dan terjemahkan yang ni. Dan ingatlah ketika telah hendak memberi minum oleh Musa bagi kaum baginya. Lalu telah berkata oleh kami, pukullah oleh engkau dengan tongkat bagi engkau akan batu itu. Okey, sambung. Siapa nak cuba? Maknanya ni Allah suruh perintahkan Nabi Musa. Baru jadi mukjizat. Mukjizat tu datang dengan perintah Allah. Bukannya tiba-tiba je macam orang kata magic wand. It's not like that. Dia dengan perintah Allah. Sekarang baru pukul. Jangan pukul cepat-cepat sangat tak jadi. Macam tu contohnya lah. Okey, seterusnya. Siapa nak sambung? Ada ke di online? Mak Ji? Okay. Tak lagi. Okey, Kak Izan. Sila. Dah baca tadi, tinggal terjemah je. Pancarat. Lalu terpancarlah oleh ia. Lalu saya tulis. Telah terpancarlah oleh ia. Lalu telah terpancar oleh ia. Telah terpancar oleh ia. Minhu. Tak nampak. Oh, sorry. Nampak tak? Minhu. Tak. Tak nampak tu sebab apa tu? Tak, sebab Ada benda. okey nampak dah. Bergerak kan? Minhu daripadanya. Daripadanya. Ya, daripadanya. Isnata ada oleh. Ya. Oleh 12 mata air. 12. Ya, oleh 12. Kalau kita buat nombor macam itulah. Tapi bahasa Arab dalam Quran tak ada nombor. Ada isnata asyrata tu maknanya dia eja semua akan spell kalau angka ni Itnata 12. Kalau ikutkan, kalau 12 ni saya dah terus mafhumkan. Sebenarnya dia ada dekat sini ni. Isnata ni 2. Isnata ni. Asyrata 10. Jadi tu yang datang 12 tu. 2, 10. Maknanya 12. Jadi kita kata oleh, kita pun kena eja lah. Oleh 12. Tu bahasa kita kan. Okey. Mata air. Mata air, betul. Okey, nak teruskan? Qad benar-benar. Ya. Telah diketahui ia. Telah mengetahui. Telah mengetahui ia. Oleh ia. Oleh ia. Okey. Oleh setiap. Oleh setiap. Nasin kelompok. Daripada kelompok. Puak. Puak. Oleh setiap daripada tribe. Puak. Atau akan tempat minum. Masyrabah, tempat minum bagi mereka. Akan tempat minum bagi mereka. Nak teruskan ke? Kulu. Boleh. Kulu makanlah oleh kamu. Makanlah oleh kamu. Dan minumlah oleh kamu. Minumlah oleh kamu. Dari rezeki dari rezeki dari Allah. Daripada Allah. Ya, dan la. Janganlah. Okey, janganlah sebab bawah tu la alif jazam. Ta'sau
Taksau janganlah Ada waw. kamu berkeliaran Kamu berkeliaran di bumi di bumi mufsidin. Okey, hal. dalam keadaan Yes, dalam keadaan uh, dalam keadaan orang-orang yang ina. Betul. orang-orang yang membinasakan, Orang-orang yang membuat kerosakan. kerosakan. Orang-orang yang membuat kerosakan. Panjang sikit, memang macam itulah. Okey. Jadi kita ulang sekali lagi, sikit lagi. Dan ingatlah ketika telah hendak memberi minum oleh Musa bagi kaumnya. Lalu telah berkata oleh kami. Cakap Ajuk. Pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau batu itu akan batu itu. Lalu telah terpancar oleh ia daripadanya oleh 12 mata air. Benar-benar telah mengetahui oleh setiap puak akan tempat minum bagi mereka. Makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu daripada rezeki Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi sebagai ataupun dalam keadaan orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi maksud dia apa? Kalau kita tengok sebelah ni pun dia dah cerita dah kan. Maknanya ingatlah ketika ni peristiwa tu Nabi Musa hendak memberi minum. Waktu Musa telah hendak memberi minum kaumnya. Lalu Allah kami firmankan kepadanya. Engkau pukullah batu itu dengan tongkatmu. Dengan tongkat engkau. Lalu macam bila kata lalu tu maknanya sebaik saja dia pukul. Telah terpancar daripadanya 12 mata air. Jadi benar-benar tiap-tiap puak telah tahu di manakah tempat minum bagi mereka, tempat minum mereka. 12 puak tu maknanya. 12 puak minum semua tahu kat mana tempat dia. Dia macam immediately benda tu dalam innate dalam dia, ingrain dah, terus pergi. 12. Jadi masih lagi perintah Allah ni, makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu. Kamu makanlah dan kamu minumlah rezeki Allah ini. Maknanya dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi sebagai orang-orang yang membuat kerosakan. Dapat rezeki daripada Allah. Ni cerita dia panjang lah juga kisah dia. Tapi maknanya cerita dia Allah beri makan, minum waktu dia orang tu tengah dalam kesusahan masa tu ya. Tak ada tempat nak pergi. Sesat. Sesat dia bukan sekejap ni, berapa tahun? 40. 40 tahun. Bani Israel tu. Dia tak nak masuk tu. Hukuman dia tu. Ada surah Al-Ma'idah, ada surah Taha, ada banyak surah. All over the surah ni dalam Quran ni cerita pasal Bani Israel ni. Jadi kadang-kadang kita yang kena susun balik semula. Bila kita baca tu, kita susun dia punya rentetan peristiwa tu. Dan ada yang dah buatkan buku tu. Kita tak payah buat. Yang sekarang ni kita tengah buat ni cuma kita baca, kita tengok cerita. Bila kita belum faham lagi, maknanya kita yang belum tahu. Bukanlah Quran ni kata kita jangan sampai kita kata macam ni. Alah, leceh lah. Lompat sana, lompat sini. Kenapa tak sekali je? Nanti kita jadi macam cerita semalam tu. Dia tanya kan? Dia tanya apa? Kenapa Quran ni tak sekali je? Tak sekali arung. Kenapa Quran ni macam ni? Kita leceh. Ingat Allah kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Quran ini untukmu supaya nak kau sulit, nak menyulitkan kau, nak menyusahkan kau. Okey, sambung. Okey, ni lagi panjang sikit tapi cerita dia mudah. Ayat ni walaupun panjang tapi agak mudah. Sebab dia macam menyenaraikan. Okey, teruskan. Cuba kita cerita, baca sikit. Siapa nak baca? Saya baca. Okey, siapa? Kak Aini, silakan. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Masya Allah. Masya Allah. Sungguh baik bacaan macam tu ya. Barakallahu fikum. Sayang kan kalau ramai dekat Malaysia ni ramai sangat yang boleh baca. Masya Allah. Tajwid semua. Baguslah Kak Aini dah ada dalam usaha nak manjang, nak faham. Jadi mesti ramaikan lagi orang-orang yang baca dia sedap. Ush, kalau lah baca tu, baca Masya Allah. Maksudnya meresik sebut-sebut tu. Lepas tu kita faham pula. Allahu Akbar. Terus saja kita dapat pelajaran dia. Baik, cuba Kak Ani terjemahkan bahagian yang atas dulu. Dan ingatlah ketika betul tak? Betul? Mm-mm. Dan ingatlah ketika telah berkata Oleh oleh Tum. kamu Ya. Mm-mm. wahai Musa tidak Betul? Tidak ni apa? sekali-kali. Tidak sekali-kali Nasbira nasbira apa? Baro. Sabar. Siapa yang sabar? Sekali-kali kami biro nasbira kami sabar atas Ta'amin wahidin. Jadi kita belajar tadi prasa sifat tambah sifat tambah yang Okey, ta'am makanan. makanan makanan yang satu makanan yang sejenis yang dalam hal sejenis Numaim, Mahna dan Salwa tak boleh sabar. Okey, lepas tu maka pohonlah oleh kamu engkau pohonlah oleh engkau lah bagi kami bagi Rabbaka akan Tuhan akan Tuhan kamu bagi Tuhan bagi kamu engkau Tuhan bagi engkau yukhrij keluar keluarkan sepatutnya ada lah kalau bahasa Melayu yang ia telah mengeluarkan boleh ia telah sebab dia mudhari', ia mengeluarkan. Dia sebenarnya kan ada huruf yang dihilangkan ni yang menyebabkan dia ni majzum. Tapi dia tak letak situ. Tapi tak payah letak pun. Maknanya kita perlu faham supaya macam itulah. Ia mengeluarkan. Lana. Dia mengeluarkan untuk. Bagi kami. Bagi kami. Bagi kami. Daripada min dengan ma. Min daripada apa? Apa yang? Daripada apa yang? Tumbitu.
apa Ia yang telah tak. ditumpah. Dia fi'il mudhari' sebab ada ta depan dia ni. Mudhari'. Ia menumbuhkan Menumbuhkan oleh oleh dia kat mana? Ia menumbuhkan ni ada baris dhammah, isim baris dhammah, isim marfu' selepas fi'il ni. Jadi tambahnya kat situlah. Oleh al-ard, oleh bumi oleh bumi, min daripada baqaliha. Katalah tak tahu. Ni hari oh baqaliha tahu. Bakli bakal ni maknanya sayur mayur baginya. Sayur-sayuran pun boleh. Sayur-sayuran baginya. Okey, nya ni merujuk pada? ni Ar. sayur. Ya betul, dia merujuk kepada ar. Ni perempuan tau. Perasan tak? Sebab itu dia kena eja dia tu dengan tu. Ta dengan ta apa tumbi tu. Tumbi tu. Ta kan kalau untuk dia perempuan dan juga untuk engkau lelaki. Kalau fi'il mudhari' tu maknanya bukan ta tu. Tapi nak cerita kalau dia jadi selalunya macam itulah. Dia share. Engkau pun boleh, dia pun boleh. Jadi ni ia menumbuhkan oleh bumi daripada sayur mayur baginya. Ada ke perkataan tu? Tak ada kot noh. Saya pandai buat sayur mayur pula. Sayur-sayuran baginya nunjuk ke banyak. Sayur-sayuran bagi bumi betul. Dan kisah iha mentimun baginya. Okey, mentimun ni maksud dia apa? Semualah jenis buah-buahan, sayur-sayuran yang dari macam mentimun, tembikai, labu air. Tu semua jenis-jenis tu. Mentimun baginya. Okey, sambung lagi. Dan Bumi baginya. Fumi baginya. Bagus. Yang tu tak apa. Bawang putih baginya. Bawang putih Bawang putih baginya. Lepas ni tahu. Kadang-kadang tapi kalau Arab bercakap, dia tak cakap fum, dia cakap tum. Kadang dah jadi bunyi tum je. Tum. Jadi tak apalah. Kalau dalam Quran, fum. Bawang putih baginya. Dan adas. Kacang adas. baginya. Ya, kacang adas baginya. Dan Dan basal. Bawang merah baginya. bawang merah baginya. Kalau nak bagikan cerita bawang putih, bawang merah, boleh bagi nama anak basal. Bawang putih, bawang merah. Cerita orang dulu bagi nama anak macam tu kan. Okey, cukuplah dulu Kak Aini yang tu kot. Orang lain sambung. Yang sama. Nanti kita ulang. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Siapa nak buat yang ni? Sebahagian ni. Okey, ni je. Qala, siapa nak buat? Ada? Atau oleh ia. Kak Am, baik. Okey, Kak Am telah berkata oleh ia. Okey, Adakah betul. Adakah tastabdiluna? Fi'il mudhari'. Siapa dulu? Kita kalau fi'il mudhari' kita letak pelaku dulu. Adakah Siapa ni? Ada ta, lepas tu ada una. Kamu, bagus. Kamu, adakah kamu? Sekejap saya tulis cantik sikit. Adakah kamu hendak menukar? Hendak menukar. Kamu hendak menukar. Allazi tambah MFB tambah akibat. Adakah kamu hendak menukar akan allazi yang huwa ia atau dia. Ialah dalam konteks ni ia adna lebih rendah.
Adna. Ia adalah lebih rendah. Memang ada tambah adalah ni sebab dia khabar. Memang pelik-pelik sikit tapi macam itulah permulaan. Adakah kamu hendak menukar akan yang ia adalah lebih rendah Dengan yang. Dengan dengan yang Adalah. wa Ya. ia ia lebih baik. adalah. Okay, dengar anak-anak ni jawab perlahan-lahan. Adalah lebih baik. Adalah lebih baik. Okey. Ihbitu. Nak oleh kamu. Ni maknanya kan tadi dia kata ni jawapan. Macam mana saya nak buat supaya dia nampak Saya pakai warna merah jugalah. Tadi dia cakap ni, siapa yang cakap? Ni, dia kaum Nabi Musa ni tanya dia. Sekejap, warna merah ni nampak ke? Kita pakai warna lain sikit. Warna purple lah. Okay. Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana ma tumbitul ard min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Okay, dia dah cakap ni. Habislah dia punya tanya tu. Lepas tu qala. Betul nak kata maknanya Nabi Musa cakap sini. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Tanya soalan. Sebab ada a tu kan? Ihbitu misran. Okey, siapa nak buat? Ihbitu misra. Turunlah kamu. Ya. Turunlah Kamu. oleh kamu. Turunlah Oleh kamu. Misran. Akan kota. Akan sebuah kota. Akan sebuah kota. Pergilah sebuah kota. Macam itulah. Turun. Ini bukan Mesir tu tau. Bukan Egypt. Jangan pula kita kata ni maksud dia Mesir. Memang Mesir tu ejaan dia macam ni juga. Mesir. Tapi dia maksud dia kota. Bukan Egypt tu. Okey. Maka Sesungguhnya sesungguhnya bagi kamu bagi kamu apa yang telah meminta oleh ia siapa? kan kamu. Telah meminta oleh kamu. Tak ada oleh ia. Sa'altum. Tum tu dah ada siap-siap dah. Okey. Sa'altum telah meminta oleh kamu. Kamu. Maksud dia apa? Dia Nabi Musa tanya. Jadi kat sini dia pun berhenti dah cakap tu. Dialog tu ended here. Okay. Lepas tu, adakah kamu hendak menukar akan yang ia adalah lebih rendah dengan yang ia adalah lebih baik? Turunlah oleh kamu akan sebuah kota. Maka sesungguhnya bagi kamu apa yang telah meminta oleh kamu. Macam tu. Apa yang kamu telah mohon, telah minta. Dan Waduribat sambung dan ditimpa telah ditimpa. Ya. ia Telah majhul ditimpa ia atas mereka oleh zillah azillatu. Ini naik fa'il kehinaan. Ya, kehinaan. Wa dan al-maskanah kenistaan. Wa dan ba'u Telah kembali oleh mereka dengan suatu kemurkaan. Dekat sini dah nampak dah jadi orang yang al-maghdub. Kataan tu sama, ghadab tu. Maghdub dah jadi. Okey, dalam Al-Fatihah Maghdub bi ghadabin min daripada Allah. Dalika demikian itu dengan sesungguhnya bahwasanya
mereka bagi mereka kanu mereka adalah mereka adalah mereka ingkar yakfuruna mereka mereka ingkar bi dengan pada ayat-ayat pada. Kalau diingkar beriman bi yang selepas perkataan ingkar beriman kepada terjemah kepada ayat ayat-ayat ayat-ayat daripada Allah. daripada Allah. Ya? Ada orang tanya? Tak ada. Wa Dan dan mereka membunuh akan para akan nabi akan nabi-nabi akan para nabi nabi boleh, para nabi boleh. Yang ni dengan sekalian nabi boleh. Ni para nabi lah sesuai. Nabi ina. Akan para nabi dengan 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 ghairi bukan bukan al-haqi kebenaran daripada kebenaran itu. kebenaran itu. Ataupun dia bila mafhum dia kan bukan tanpa alasan yang benar lah. Maksud dia tu bi ghairil haq ni maksudnya bukan dengan ataupun dengan selain, dengan bukan dari kebenaran. Maknanya tanpa alasan yang benar. Tapi ni mudhafun ilaih ni. Dah perasan tak? Mm-mm. Banyak dah. Mungkin ramai yang dah perasan tapi tak ada lah. isim dan Isim ghairi isim zalika Demikian itu adalah dengan apa yang dengan apa yang dengan apa yang asau derhaka mereka derhaka telah oleh mereka menderhaka oleh mereka. Wa dan mereka adalah mereka adalah adalah mereka yang mereka tadu melampaui mereka batas. melampaui batas mereka melampaui batas. Kenapa mereka disuruh tu ya? Dalam ayat ni tak ada cerita lain. Jadi kat sini bila kita nampak lan nasbira ni tadi, kita biasa boleh tambahlah kami dapat bersabar. So ada perkataan lan tu. Ni baris fathah. Tidak sekali-kali kami dapat bersabar, kami dapat tahan. Tersabar tu tahan lah kan. Jadi dia cakap, terjemahkan, kita terjemah. Kita cuba terjemah mafhum. Macam kita dah belajar malam tadi dan malam semalam dalam kelas modul 2. Dan ingatlah ketika kamu berkata siapa kamu tu? Bani Israel ni. Wahai Musa, ni cakap ajuk. Bukan cakap pindah tapi cakap ajuk. Allah rakamkan dialog tu lah dalam arti kata lain. Wahai Musa, kami tak dapat bersabar. Kami kali-kali tidak dapat bersabar atas makanan sejenis ini. Makanan yang sejenis. Maka kau mintalah kepada Tuhan engkau supaya dia mengeluarkan bagi kami apa yang bumi keluarkan, apa yang bumi tumbuhkan. Ya, dia bagi contoh pula daripada sayur mayur baginya, sayur-sayuran baginya, mentimun-mentimunnya, daripada sayur-sayurannya, mentimun-mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan juga bawang merahnya. Jadi Nabi Musa kata, Nabi Musa berkata. Macam itulah kita dah tahu ia ni berujuk pada Nabi Musa kan. Nabi Musa berkata, adakah kamu nak tukar suatu Ada orang tanya? Tak ada. Puan Khairiyatun ke? Tanya ke? Tak ada Adakah okey. Adakah kamu hendak menukar yang lebih rendah dengan yang lebih baik? Macam itulah. Nak menukar-nukar ke ni? Yang Allah beri tu special dalam mana dan salwa tu. Jadi dia tak payah masak. Tak payah buat apa sebab mereka ni diperintahkan. Mereka duduk di tempat yang tinggi sebenarnya. Dan mereka diperintahkan untuk beribadat je. Jadi untuk tujuan beribadah tu Allah kurniakan kepada mereka makanan tu. Dia tak payah susah-susah. Kau buat je tu kerja kau. Kata nak worship Allah. Jadi Allah berikan. Tapi tak boleh, tak sabar. Sifat manusia tu. Jadi lepas tu ihbitu misran, turunlah kamu ke kota, sebuah kota. Maka sesungguhnya di sana, maknanya sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta.
Dan disebabkan permintaan mereka tu, sebabkan mereka nak cari yang lebih rendah tu, dia bukan turun. Lalu dan mereka telah ditimpa kehinaan dan kenistaan. Dan mereka telah kembali dengan satu kemurkaan daripada Allah. Itu disebabkan itu disebabkan bahawasanya mereka mengingkari kanu. Bila kata kanu, ni fi'il madhi nakis, lepas tu ada fi'il mudhari'. Mana kamu sentiasa mengingkari waktu tu dulu pun. Waktu tu dulu you used to mengingkari ayat-ayat daripada Allah. Dan kamu membunuh, kamu juga dan juga mereka ni cerita pasal mereka kan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi. Kalau tak kena dengan selera dia, mereka akan snuff them out. Dia bunuh. Tanpa alasan yang benar. Memang tak boleh lah daripada bunuh nabi ni, memang apa alasan dia kan. Itu disebabkan apa yang mereka telah derhaka dan mereka melampaui batas. Ini satu bentuk Allah ceritakanlah betapalah Bani Israel ni. Soalan iaitu Ni. sekejap tengok chat. Ada soalan kan? Disarankan untuk kita keluar daripada was-was. Betul ke? Ustazah kalau zikir Allahu, mana dia? Mana dah tak ada dah? Sekejap. Kalau zikir Allahu, Allah hak boleh tak? Ada tak Nabi ajar macam tu? Kalau tak ada, lebih baik kita, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tu, tinggalkan apa yang meragukan kita pada apa yang tak ragu. Kalau ada dan Nabi ajar macam tu, silakan. Tapi kalau Nabi tak ajar, baiklah kita jangan buat. Nabi ajar kita dah cukup. Yang ada satu hadis tu kan, Nabi cakap kalimatan Tayyibatan. Kalimatani tayyibatani. Dua kalimah yang sangat baik. Nabi kata baik. Khafifatan ala lisan. Ringan di lidah. Saqilatan alal mizan. Betul tak? Tapi dua kalimah tu berat atas timbangan. Buat yang tu. Lepas tu apa? Lagi satu sambung lagi sikit. Apa dia tu? Dua kalimah tu. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Jadi yang Nabi ajar tu kita belum buat pun lagi. Banyak. Kenapa kita ambil yang kita tak tahu sumber dia? Takut-takut kita ni macam mendahului Nabi. Kita biar kita ikut orang yang jadi spokesperson lah kepada Nabi. Padahal Nabi tak pernah cakap macam tu. Nabi tak ajar kita macam tu. Dia mesti okay, cuba tengok dalam surah ni. Mungkin dah boleh dah terjemah. Ni kita belum ada lagi dalam bentuk mushaf latihan tu ya. Surah 18 ayat 103. Okay. Suratul Kahfi. Duk selalu baca ni. Okay, kita sambung sikit. Ni saya bacalah ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Terjemahan dia apa? Katakanlah oleh engkau. Jadi kalau katakanlah oleh engkau, maknanya perintah ni. So cakap macam ni. Hal, adakah ataupun mahukah kami beritahu kamu tentang dengan orang-orang yang paling rugi. Sebab dia punya bentuk ni lain sikit. Akhsarina. Orang-orang yang paling rugi amalan. Maknanya pekerjaan-pekerjaan. Ni dalam bentuk jamak taksir. Okey, siapa yang kata, tak tahulah nak jamak taksir. Ini antara contoh jamak taksir. Bila kata amalan, jamak taksir. Nak tahu? Dia tanya. Nak tanya tu. Ni nak tahu tak? Nak. Macam kalau nak tahu, baca terus. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang-orang yang telah sesat oleh usaha. Telah sesat oleh ia
Maknanya oleh apa? Oleh usaha bagi mereka dalam kehidupan dunia itu, sedangkan mereka menyangka, mereka mengira bahawasanya mereka berbuat baik sebaik-baiknya. Maknanya dia nampak cantik, benda tu baik. Dia rasa dapat pahala, dia rasa benda tu ibadah. Tapi sebenarnya Allah kata dhalla sa'yuhum, telah sesat, telah sia-sia usaha dia di dalam kehidupan dunia ni. Nabi ajar kita benda-benda tu semua dekat dunia ni. Bukannya bila kita dah mati kita tak boleh buat apa dah. Jadi zikir ke, apa ke, kerja ke. Lepas tu Allah kata lagi, ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kafaru, telah ingkar oleh mereka kepada ayat-ayat daripada Tuhan mereka, dan mereka juga ingkar pada pertemuan dengannya. Lalu telah hapus oleh ia oleh semua, maknanya oleh pekerjaan-pekerjaan mereka. Maka tidak kami dirikan, fala nuqimu, tidak kami dirikan bagi mereka pada hari kiamat akan timbangan, satu timbangan. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Tak ada contoh. Ibadah ni kena ada contoh daripada Nabi SAW. Kalau tak ada contoh, macam mana kita nak kata kita ikut siapa? Kita nak kata kita ikut siapa? Ini ada kena-mengena dengan ayat yang saya baca semalam. Macam mana, kenapa Allah kata dia tak boleh nak dirikan timbangan, waznan, mizan, waznan tu, apa tu? Bentuk yang nak ditimbang tu. Tak boleh bentuk. Kenapa? Dalam surah 25, dia sebut, semalam kita baca surah tu sikit kan? Surah 25, ayat di atas ni. Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Allah kemukakan apa saja yang mereka buat, yang mereka sangka tu, Allah kemukakan dan telah mengemukakan oleh kami kepada apa yang telah mengerjakan oleh mereka daripada suatu amal. Sama sebesar mana pun Allah zahirkan, lalu telah menjadikan oleh kami akannya haba'an mansura, debu-debu yang bertebangan. Kalau macam orang bayangkan, orang selalu cakap pasal istana pasir kan, buat daripada pasir. Datang air laut, hancur semua. Ni bayangkan ni, datang kalau ribut pasir tu, nampak buatlah apa pun, semua kalau dah jadi debu, macam mana nak timbang? Maknanya nak nampak. Kan semua banyak hadis Nabi cerita pasal benda-benda. Kan Nabi kata kalau buat begini, pahala dia sebesar gunung Uhud lah, sebesar bukit Uhud, 2 Uhud. Bayangkan dia buat, dia rasa dapat. Tapi dia tak nampak tu. Dia tak nampak. Dia buat. Lepas tu dia sangkaan dia tu, tapi dizahirkan, lepas tu Allah hapuskan. Sebab tak kira, tak boleh nak timbang. Sebab dia tak ikut cara Nabi SAW. Jadi banyaklah dalam masyarakat kita ni. Semalam baru juga saya dapat macam cerita pasal orang kata tentang kalau siapa ni memang tembikai itu bagus makan, tapi kita punya emotion tentang Palestin tu tak boleh sampai kita mengiyakan. Dia kata makan tembikar itu seolah-olah nanti inilah buah syurga, kemanisan daripada syurga. Ini buah tembikar. Ni nak melariskan toke tembikar juga yang dapat ni. Kata macam itulah maknanya. Lepas tu dia kata al-hadis. Oh, who's hadis? Jadi orang kita ni dengar je hadis, terus pergi. Bukan hadis Nabi pun. Tapi dah sebab tu tembikai. Lepas tu Palestin pula tembikai juga, cerita pasal tembikai. Simbol. Bulan puasa tembikai. Ada dia kata nanti dapat 70 ganda lah macam ni. Benda-benda yang bukan-bukan tidak diajar oleh Nabi SAW. Macam juga orang yang pergi macam solat tarawih dulu-dulu banyak lah. Tapi sekarang Masya Allah dah banyak berubah juga kan. Macam siapa yang dapat malam pertama,
dapat menyempurnakan berapa rakaat dalam malam pertama seolah-olah dihapuskan dosa. Dia tak boleh macam tu. Nabi tak pernah cakap macam tu. Ha? Lepas tu ada orang pilih pula malam pertama. Yang kedua tak apa, ni tak payah sangat. Macam mana kita boleh bargain dengan Allah macam tu? Padahal, tapi itu bukan daripada Allah pun, bukan daripada contoh Nabi SAW. Itu yang takut tu. Nabi kata, macam mana boleh jadi macam tu? Tu yang saya baca semalam, ayat 30 ni. Sebab apa tu? Syaitan tu menampakkan indah perbuatan buruk dia tu. Tuan-tuan, Nabi kata, kalau baca Quran, kalau betul-betul baca Quran, mesti tak jadi macam tu. Dia kata, wa kana syaitanu lil insani khadula. Nabi sampai kata, pada Allah nanti mengadu pada Allah, merintih pada Allah. Wa qala rasul, ya Rabb, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Macam mana mereka ni boleh tertipu macam ni? Betul-betul sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang tak berguna. Quran tu memang tak guna. Kita guna untuk apa? Upacara tertentu. Kita guna untuk bulan Quran ni semua orang pulun baca Quran. Tapi tak faham. Takutlah. Semua tu sia-sia. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam ayat 18 tu tadi, surah 18 ayat 106 tu. Allah ceritakan lagi. Itu kan sebenarnya kalau kita terus menerus buat perkara tu, kita sedang buat apa? Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itu adalah balasan bagi mereka jahannam. Disebabkan telah engkar oleh mereka dan mereka menjadikan ayat-ayatku, ayat Quran, ayat Allah dan rasul-rasulku sebagai gurauan, sebagai main-main je. It's a joke to banyak orang. Yang Nabi buat tak nak ikut, tapi nak ikut yang selain daripada Nabi buat. Jadi kat situlah. Maknanya mengolok-olokkan Rasul. Quran tu tak faham. Sampai kan ada buat yang benda lain lah. Maksudnya dianggap sebagai agama. Itulah macam tadi saya kata tu. Zikir Allahu tu. Lalas tinggal hu. Macam tu. Baca Quran tu dibuat. Macam mana Quran ni dibuat? Lagu tu kalau sebab tajwid tak ada masalah. Tapi dah jadi macam itulah bulan puasa je. Tak ambil isi-isi dia. Peringatan tu berlalu macam tu je. Seolah-olah mereka orang yang pekak dan orang yang bisu. Tak juga menyampaikan. Tiap-tiap tahun belajar Quran habis 30. Tapi tak menyampaikan. Sepatah daripada Quran pun tak cerita ke orang. Cerita juga yang daripada manusia. Daripada Tuhan tak cerita. Macam itulah. Mana kita baca fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka daripada nikmat Tuhan engkau ceritakanlah. Tak ada ceritakan nikmat Tuhan ni, dapat Quran ni. Tak dapat. Kesianlah, sayanglah. Betul? Bukanlah. Maksud saya bila Allah yang cakap macam tu betul lah tu. Kita tahu. Ustazah, Ya, Kak Rosnah. dalam Quran ada ayat mengatakan kita perlu khatam Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Banyak kalau gitu sahabat tu mati dalam keadaan dia tak habis pun Quran. Khatam ni maksud dia kan seal kan, tutup kan. Tak boleh, tak mungkin, patutnya kita tak ada istilah khatam tu. Tapi sekurang-kurangnya macam kita ni, kalau betul lah kita Quran ni kita anggap dia memang kalimah Allah. Dia bukan satu buku tu yang kita nampak tu. Maknanya kalau Allah yang berkata-kata, adalah cerita dia kan. Maksudnya dia nak cakap kepada kita. Allah punya risalah tu dia bercakap dengan kita menerusi bacaan ini, iaitu Quran. Jadi kalau kita tak khatam, maknanya kita ni mati sebelum sempat kita. Kalau gitu masalah kita ni ramai ni. Kalau wajib khatam. Kan? Baca tak faham je macam mana. Kita tak dapat buat. Ada satu sahabat Nabi SAW ketika Nabi ada, dia tahu dia baca Qul Huwallah sahaja. Dia tahu tu je. Dia cintakan hanya Qul Huwallah sahaja. 3 kul.
Bukan 3 kul. Al-Ikhlas saja. Itu je dia tahu. Yeah. Tapi Nabi Yeah. kita sebab dia faham, dia tahu cerita dia kerana cintanya dia kepada surah itu penyebab dia masuk syurga. Tapi agak-agaknya dia faham ke tak apa yang dia baca? Dia faham betul. Kalau kita ni tak faham. Yang orang yang baca hu tu dia faham tak apa dia cakap? Dia. Apa benda dia tu? Ya. Pakai macam tu. Nabi pun macam itulah maksudnya. Jadi tak ada maksudnya untuk hafaz ni pun, hafaz tu maksud dia memelihara kan. Hafaz tu pun bukan satu kewajipan. Tapi kalau kita ni sayang kan, kita cintakan Allah, kita kata Allah, dan apa salahnya kita hafal kerana kita bersyukur. Allah turunkan ni sebab cinta. Maknanya Allah sayangkan kita. Allah nak kita ni kembali kepada dia. Kan kita nak harapkan wajah Allah. Tapi satu pun perkataan tu kita tak faham, kita tak ingat, ajalah sedih. Maknanya macam itulah. Ni cakap tak serupa bikin cinta. Tak apa cinta bertapi mungkin. Pernah dengar istilah cinta bertapi? Cinta buta pernah dengar? Cinta buta. Tak tahulah buta ke tak. Buta orang. Ustazah ada plan nak buat terjemahan surah by surah? Kita buat dalam bentuk yang mushaf tu lah. Itu yang kata pembangunan mushaf tu memang ada terjemahan surah by surah, tapi belum lagi pernah buat satu surah tu bersama-sama student ni, taklah. Bagi saya benda tu dah tak perlu. Bukan tak perlu, macam mana kita, itu yang usaha kami ni bangunkan mushaf tu. Jadi siapa yang belajar tu dia boleh baca sendiri dan cuba terjemah. Dia tak macam mana pun terjemahan ni tak boleh beat yang asal tu. Tak mengatasi kan yang sumber Yeah. sebab yang Allah perintahkan kita untuk tadabbur tu ialah ayat dia, maknanya yang bahasa Arab ni, bukan yang terjemahan tu. Jadi tak, kita mesti bergeraklah ke arah itu. Tapi yang ada plan betul-betul saya nak buat ni ialah insya-Allah lepas raya ni nak start dengan kelas tadabbur Al-Fatihah semula. Kerana Fatihah tu dia kerangka, dia framework. Kalau kita faham cerita dia, cerita tentang Allah contohnya kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi banyak dekat situ. Kalau kata Alhamdu, pujian. Kenapa nak puji Allah? Dekat mana lafaz Alhamdulillah ni? Siapa yang menyebutkan? So question-question macam tu insya-Allah terjawab bila kita tadabbur Fatihah, kerana Quran ni, seluruh Quran akan menerangkan Fatihah tu. Macam tu lagi kita nak check hadis. Hadis yang sahih, dia tak mungkin bersalahan dengan Quran. Dia tidak bersalahan. Masalahnya sekarang, kita ramai tak tahu Quran. Jadi kita tak boleh nak bezakan hadis yang betul ke, hadis ni palsu ke, susah. Jadi asal orang tu pada kita macam alim, kita tertipu. Nampak alim aja, kita terus rasa dia ni betul. Kalau dia cakap, kalau orang macam saya ni pakai niqab, terus rasa macam sebenarnya tak macam tu, salah. Kalau anggap saya ni serba tahu, dia bukan serba tahu, dia pala tahu. Bukan, jangan diukur dengan seseorang punya penampilan. Kalau orang lelaki nampak pakai serban, yang pakai t-shirt je, terus kita rasa dia tak berilmu. Salah, kita punya ilmu tu Quran. Sebab One more question. Okay. One more question Ustazah. Boleh. Ada plan tak nak buat mengenal dan menterjemah prayer dalam solat? Macam mana? Ada doa-doa dalam solat. Ada dah ramai juga yang buat tu, maknanya kita boleh buat, tapi bolehlah sebab sama kita bangunkan. Kami ni 2 ketul 3 orang ni. Sebab InsyaAllah. sebab dah buat Bolehlah. Al-Fatihah kan. Dah ada yang buat, tapi maksudnya itu kan kalau untuk tadabbur, kalau macam terjemah rukun qauli kan disebut dalam perkara-perkara yang kita sebut dalam solat. Banyak dah orang buat. Masya-Allah, boleh cari. Tapi daripada kami ni macam belumlah lagi, kita orang ada yang buat tu, biarlah dulu. Yang kita fokuskan pada yang orang tak buat lagi ni. InsyaAllah. Macam daripada buku siapa? Baru ni saya tadi baru dapat. Nanti saya kongsi grup kot. Ataupun saya kongsi pada yang hadir pada hari ni. Tengok sekejap.
apa ni siapa yang hadir ni insya-Allah Mhm. daripada Akademi Sinergi. Dia bagi Aha. doa yang daripada hadis Nabi, dia berserta dengan maknanya, dia sekali dengan YouTube. Bolehlah beli. Kalau beli sekarang ni bulan Ramadan ni percuma semua edaran dia. Macam Oh. ataupun kalau nak yang dekat sini kami ada kami order kami hadis amalan anak soleh yang maknanya dikumpulkan doa-doa tapi tak adalah bacaannya. Kalau yang daripada Akademi Sinergi tu Ustaz Faiz dan juga Ustaz Tirmizi kot. Dia nanti biar saya yang post yang tu Yang supaya Quran Time ke? daripada Quran Time tu. Jadi daripada situ diorang tu siap sekali dengan video cara baca doa tu dan semua tu daripada sahih. Jadi kita Oh, okay. letakkan tu ya, nanti dah cukuplah orang tu buat. Ya. Kami tak cukup kaki tangan nak buat. Ya. InsyaAllah. So nanti share dia punya Baik, information saya ya. akan sharekan. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, Saya ada satu nak tanya tentang ayat di Boleh? tempat tadi. Boleh. Kenapa ada dua tempat yang saya tengok ada hendak ditambahkan tu sebab ada sa ya? Ada alif dengan sinta. Alif sinta. Alif Itu nanti kita sinta. belajar dengan lebih mendalam modul 3. Faham? Yang Itu tu kan macam diterjemahkan jadi tauqadah. hendak lah. Ada? Itu Biar diterjemahkan tak jadi semestinya dia ada dua. Satu kita tengok konteks, kadang-kadang kita baca dengan tadi ada kelak kan? ada kadang-kadang yang kelak tu depan, dia dekat depan. Saya Okey. clearkan dulu ni boleh sebab tadi dah ada kan. Kalau apa-apa nak tahu tanya balik. Okey macam ni sa tadi ni yang macam ni dia di depan. Dia duduk depan dia memang harf, warna dia pun hijau. Ini kelak dia panggil huruf istiqbal. Huruf istiqbal ni kita nak tahu kat mana kita kena buka dalam panduan terjemahan kita tu ada. Dekat depan tu. Yang macam-macam lah kita senaraikan di Di situ. bawah harf kan? Tapi kalau yang alif sinta yang lagi satu tu macam ni kan. Istasqa. Okey, dia penambahan kepada asal perkataan yang 3 huruf tu. Jadi alif sinta. Ada memberi maksud hendak, ada kala dia memberi maksud memohon, meminta pun boleh. Maksud dia huruf apa? Macam istighfar. Dia daripada perkataan ghafara. Tapi bila ada alif sinta maknanya meminta keampunan. Macam itulah, memohon. Ada lagi ke tadi selain daripada tu? Lagi. Ni tastabdiluna. Asal dia pun tak sinta ni. Istauqada yang kita belajar tu kan. Asal dia apa? Yang kalimah asal dia ialah ni badalam. Asal dia yang ni. Badal. Tukar. Tapi ada sinta. Yang ta yang ni ta mudhari'. Ni menunjukkan mudhari'. Okey. Macam itulah. Okey. InsyaAllah. Alright. Ni ada juga yang tambah alif nun ni. Kak, nanti kita belajarlah. Ni alif nun. Alif nun. Kan? Tadi makna dia apa? Maka? Yang mana? Nun. Alif nun tu. Maka? Lalu telah terpancar oleh ia. Pancar. Okey. Jadi kita lagi satu, dalam Quran ni kita belajar, kita tak payah susah hati yang tak ada dalam Quran. Kita ambil yang dalam Quran. Kadang-kadang dalam Quran, version tu ada tu je. Mana contoh perkataan infajarat. Kita jumpa sekali je tu. Contohnya lah. Yang ada wazan ni, wazan dia tu. Jadi kita fokus pada yang ada wazan dalam Quran. Okey. Baik, itu saja Okey. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.